السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والتقوى، اللهم ارزقنا العلم والتقوى، اللهم ارزقنا العلم والتقوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah masih memberikan hidayah demi hidayah kepada kita. Jika tidak ada hidayah Allah, nescaya kita tidak akan mampu untuk berbuat kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Dan kita jangan lupa bahawa kita tidak akan mampu buka mulut untuk menyebut nama Allah jika tidak ada hidayah daripada Allah. Kita tidak akan mampu mengangkat kedua tangan kita untuk bertakbir, melakukan takbiratul ihram jika tidak ada hidayah daripada Allah. Kita tak akan mampu baca Quran jika tidak ada hidayah daripada Allah. Jadi janganlah kita sombong dan bongkar dengan apa yang ada pada kita. Kerana segala kebaikan ini adalah pilihan daripada Allah. Segala perkara baik yang telah kita buat adalah pilihan daripada Allah yang Allah pilih kita untuk buat baik. Dan tidak semua orang yang Allah berikan pilihan ini untuk berbuat baik. Hidayah ini, tuan-tuan, satu perkara yang besar dalam hidup ini. Sebab itu, Sayyidina Umar pernah berkata, di dalam masalah doa, Sayyidina Umar kata, aku tidak khawatir doa aku makbul atau tidak. Tetapi yang aku khawatirkan, aku tidak dapat hidayah untuk berdoa kepada Allah. Sayyidina Umar kata dan pesan kepada kita, aku tak risau dan tak khawatir doa aku Allah makbulkan atau tidak. Yang aku risaukan dan aku gelisahkan dan aku khawatirkan bila aku tak mampu untuk berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, kita kena ingat dan renung diri masing-masing. Saya renung diri saya dan tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Kita selalu minta dengan Allah bila keadaan kita susah. Kita selalu minta dengan Allah bila keadaan kita sakit. Bila kita dalam keadaan yang bermasalah. Bila kita senang, kita akan lupa Allah. Kita tak mahu pun minta dengan Allah seperti mana bila kita sedang susah. Bila kita benar-benar susah, kita akan minta dengan Allah dengan hati yang disebutkan oleh Nabi
doa ini tidak akan dikabulkan melainkan orang yang berdoa itu bihuduril qalb, hadir hatinya. Ketika kita sedang senang, sehat, masih hidup macam ni, kita tak minta apa-apa pun dengan Allah sebenarnya. Kita cuma menyelesaikan perkara yang kita selalu buat. Contohnya lepas solat kena doa. Kita doa lepas solat, tak macam kita doa masa kita nak sihat, masa sakit. Kita doa masa kita senang, tak macam kita berdoa masa kita susah. Kita berdoa masa kita nakkan perkara yang betul-betul hajat kita, tak sama seperti mana seolah-olah macam kita tak berhajat kepada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya setiap detik kita berhajat kepada Allah. Jika tidak ada rahmat Allah, saya dan tuan-tuan tidak boleh duduk di dalam rumah Allah ini. Kita akan berada di tempat lain selain rumah Allah. Kita akan berada di tempat yang sama seperti mana waktu zaman muda kita dulu. Kita akan buang umur kita dalam keadaan yang tidak menentu dan sia-sia. Kita akan cari perkara yang sama seperti mana zaman kita muda dulu. Kita tidak akan berada di dalam rumah Allah. Kerana apa? Kerana kita tak pernah minta pun. Tetapi kita beruntung kerana Allah pilih kita. Kita beruntung kerana Allah telah memilih kita dan mentakdirkan akan perkara ini ke atas kita. Sebenarnya kita tahu apa yang kita buat selama hidup ini tidak ada apa-apa faedah pun. Apa yang kita cari selama ini tidak ada memberi faedah dalam kehidupan kita. Tak ada memberi kesan untuk agama dan akhirat kita. Tetapi kita tak letih untuk buat perkara yang sama. Walaupun telah 60 tahun, 70 tahun, kita buat perkara yang sama dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, tadi imam kita, ustaz kita bagi tahu, lepas Isyak adanya tahlil, dua orang arwah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila dah mati, kita boleh buat apa? Kita minta sedekah tau, tuan-tuan, dengan orang semua. Ini pengajaran dekat saya dan tuan-tuan. Arwah ni beruntung sebab malam ni orang dalam masjid ini akan bacakan tahlil, tapi tidak semua orang yang akan bacakan tahlilnya. Sebahagian daripada kita akan balik ke rumah masing-masing dengan cepat dan segera. Walaupun kita tahu malam ini ada tahlil yang akan kita bacakan untuk arwah saudara kita. Saya pasti tuan-tuan, malam ni tak semua orang yang ada pada malam ini akan tunggu sehingga selesai membaca tahlil. Kalau semua orang yang hadir ini akan tunggu untuk sedekahkan tahlil ini kepada arwah si mati ini, beruntunglah. Tuan-tuan, kalau kita besok tak ada siapa yang nak bacakan tahlil, macam mana? Saya tengok diri saya dan tuan-tuan lihat diri tuan-tuan. Boleh tak anak kita bacakan tahlil untuk kita besok? Saya tengok anak saya dan tuan-tuan lihat anak tuan-tuan. Boleh ke anak saya dan anak tuan-tuan bacakan tahlil untuk kita selepas kematian kita? Ataupun mereka akan biarkan kita? Mereka tidak peduli dengan kita. Kita tidak sedar bahawa malaikat maut sentiasa mengintai akan diri kita ini setiap hari. Bilakah saat kematian kita? Bilakah waktu kematian kita? Bilakah akhirnya ajal dan umur kita? Kita masih sibuk dengan kehidupan ini yang sama.
makan, minum, menceritakan hal orang lain. Tetapi kita tidak sedar, seolah-olah tali yang sedang kita bergayut ini sedang digigit oleh dua ekor tikus, iaitu tikus hitam dan tikus putih. Apa tali itu, tuan-tuan? Tali itu adalah umur. Yang menggigit ini adalah siang dan malam. Ketika siang ini bertukar menjadi malam dan malam bertukar menjadi siang, tali yang kita pegang ini sedang sikit demi sedikit menjadi pendek. Tak lama dia putus, tuan-tuan. Tak lama dia habis. Dan kita lupa yang tali itu akan habis. Umur ini akan habis. Kita sia-siakan. Kita sia-siakan peluang ini. Hatta kita nak semayang sunat maghrib pun kita tidak mampu. Apakah kita boleh bahagia besok di yaumul akhirah? Kita nak semayang sunat ba'da maghrib pun kita tidak mampu, tuan-tuan. Bolehkah kita tepuk dada, aku ahli syurga? Bolehkah kita tepuk dada mengatakan aku orang saleh? Kita tak mampu buat apa-apa. Allah berikan peluang kita dengan kehidupan ini adalah satu peluang yang besar. Tapi peluang yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita buat? Peluang dan ruang ini serta modal yang Allah berikan kepada kita, apa yang telah kita lakukan? Ataupun kita buang macam tu je. Kita seronok dengan kehidupan ni. Yang kita tahu seronok. Biar aku besok di sana menderita, tetapi aku puaskan hidup aku dalam dunia ini. Hidup dalam dunia ni sekali je, Ustaz. Benar. Lepas kita mati, dunia ni tak ada dah. Lepas besok Allah kiamatkan dunia ni tak ada dah. Yang ada cuma satu saja, akhirat. Dunia ni besok dah tak ada. Saya percaya dan tuan-tuan percaya kan? Tapi besok dekat sana kita senang tak? Kita boleh seronok tak? Kita boleh gembira tak? Orang yang gembira ini apabila mereka diberi peluang dan ruang hidup ini, mereka tidak buang dan tidak bazirkan umur yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu tiap-tiap minggu sampai ayat sujud, kita sujud. Bila dia dengar peringatan Allah, kharu sujada, cepat-cepat dia sujud. Tapi kalau tuan-tuan, peringatan ini tidak memberi kesan dalam hati kita. Diingatkanlah macam mana pun. Sebutlah pasal kubur pun. Sebutlah pasal mati pun. Sebutlah pasal padang mahsyar pun. Hati kita tidak merasakan apa-apa, maka waspadalah. Jika peringatan daripada Allah dan Rasul tidak boleh melembutkan dan melunakkan hati-hati kita, bermakna kita dalam kecelakaan. Tuan-tuan, ini Allah sebut dalam Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati kita dah tak pakai dah. Mata kita, telinga kita dah tak jadi kesan apa-apa. Kalau dalam dunia kita gagal, apakah di akhirat kita berjaya? Kalau dalam dunia ini kita engkar dengan Allah, apakah sana orang yang engkar ini mendapat nikmat daripada Allah? Apakah orang yang masih engkar ini boleh dapat syurga Allah? Tuan-tuan,
Kita tak pernah rasa kita engkau pun. Semalam pun kita tak rasa pun kita engkau dengan Allah. Hari ini daripada pagi sampai maghrib, kita tak rasa pun kita engkau dengan Allah. Kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita ahli syurga. Kita rasa kita dah banyak buat amal saleh. Tuan-tuan, apa yang kita buat ini tanda kesombongan yang besar di dalam hati kita. Apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah tanda kesombongan di dalam roh kita. Maka sombong ini dosa, tuan-tuan. Maka kata ulama sufi, dosa yang orang tidak pedulikan, dosa yang orang tidak mau pandang, dosa yang orang tidak mahu ambil tahu. Tuan-tuan, hari ini kita boleh genggam lagi tangan kita. Nanti sampai satu masa kita tak mampu pun angkat sebotol air. Hari ini saya masih mampu angkat botol air ini. Sampai masa nanti saya tak akan mampu angkat botol air ini. Saya akan minta tolong anak-anak saya. Itu pun kalau mereka nak tolong saya. Saya akan minta tolong menantu saya. Itu pun kalau mereka nak tolong saya. Ketika itu baru kita sedar, kalaulah aku boleh dapat balik kehidupan aku yang lalu, ya Allah, nescaya aku ingin berubah menjadi lebih baik. Tuan-tuan, nak dapat kebaikan ini susah. Tetapi ada yang lebih susah, iaitu untuk istiqamah dengan kebaikan itu lebih susah, kata ulama. Untuk berbuat baik itu satu perkara yang susah. Kenapa susah, tuan-tuan? Sebab syurga ni susah nak dapat. Tak semua orang boleh masuk syurga. Tak semua orang boleh masuk ke dalam jannah Allah tanpa melalui neraka Allah. Tuan-tuan, orang selamat ini ada 10 perkara jika ada dalam dirinya selamat. Pertama, kalau dia ada ilmu. Kenapa ada ilmu selamat? Bila kita tahu apa yang Allah suka dan apa Allah benci. Tuan-tuan, kalau sekadar tahu, tetapi Allah tidak memberikan kita hidayah dengan jalan ilmu ini, maka ilmu yang ada pada kita sia-sia. Orang tahu ini, tuan-tuan, orang ada ilmu ini bukan orang yang fasih bercakap macam saya, tuan-tuan. Perkara itu Nabi dah sebut. Hampir saja kiamat, kata Nabi, Al-Quran itu berada di kerongkong mereka. Mereka fasih, tuan-tuan. Orang tahu ni, kata Allah, makin dia tahu, makin dia takut dengan Allah. Dia nak buat jahat, dia takut. Kalau dia tak dapat buat baik, dia takut. Ya Allah, maghrib ni, aku tak dapat sembahyang sunat maghrib. Ruginya aku, ya Allah. Kalau aku mati besok, macam mana ya Arhamar Rahimin? Apa bekal aku nak bawa? Kita percaya. Kalau mati tak bawa apa-apa. Kita percaya. Kalau mati kawan kita yang rapat dengan kita, yang selalu sembang dengan kita, daripada muda sampai sekarang, di luar masjid, di dalam masjid, sebelum Jumaat, selepas Jumaat, ketika Jumaat pun ada orang yang masih bersembang hal dunia. Dia tak ikut kita, tuan-tuan. Dia tinggalkan kita. Dan dia lupakan kita. Dia tak peduli pun kita. Tuan-tuan, ilmu ni, dia cahaya. Ilmu ni kemuliaan. Ilmu ni kebesaran.
Semakin Allah berikan kita ilmu, tuan-tuan, semakin bercahaya akan hati kita ini. Hati bercahaya untuk apa, tuan-tuan? Dia akan nampak akan kehidupan dia yang sebenar. Hidupnya jadi benar. Hidupnya jadi betul. Tuan-tuan, kalau kita cuma ada ilmu, tapi kita tak berubah jadi lebih baik, maka kata ulama, ilmu ni jadi lara. Kalau ada ilmu, tetapi ilmu ini tidak boleh menjadi penyuluh kita untuk jalan kita balik kepada Allah, maka ilmu ni jadi lara. Tuan-tuan, bila kita ada ilmu, kita makin kenal Tuhan. Tuan-tuan pernah dengarkan cerita Nabi Musa ketika lari daripada Fir'aun, laut terbelah. Tuan-tuan, Nabi Musa tahu tak laut tu nak terbelah? Tak tahu, tuan-tuan. Tapi apa yang Nabi Musa tahu? Yang Nabi Musa tahu, dia yakin bahawa Allah akan membantunya dan Allah tidak akan meninggalkannya. Ini pada pegangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa tak tahu laut ini akan terbelah dengan ia memukul tongkatnya. Di pantai itu Allah belahkan laut menjadi laluan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak tahu. Tetapi Nabi Musa yakin bahawa Allah akan menolongnya dan tidak akan meninggalkannya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana para anbiya ini dalam pimpinan Allah. Mereka yakin dengan Allah. Tapi ilmu yang ada pada kita tidak boleh kita menjadi hamba yang yakin kepada Allah. Kita ragu dengan akhirat. Kita ragu dengan pertanyaan munkar dan nakir. Kita ragu dengan pukulan malaikat yang akan membenam kita 7 petala bumi. Kita tak kisah pun. Kita tak peduli pun. Tuan-tuan, bila kita rasa takut tentang alam barzah ini? Bila saya dan tuan-tuan rasa takut? Betul lah kata Ibrahim bin Adham, kenapa doa kita Allah tak nak kabulkan? Sebab hati kita keras. Salah satu sebab keras, kita selalu semayangkan orang mati, hantar jenazah Allah, kebumikan jenazah, iring jenazah pergi kubur, tapi tak bawa kesan apa-apa pun dalam hidup kita. Kita tak nak renung pun. Benar kata Nabi, ketika kita melihat jenazah yang dipikul dan kita salatkan jenazah, kita akan berkata dalam hati kita, benar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ini semua perkara yang aku cintai satu pun tidak mengiringi aku. Duit yang aku sayang, dia tak ikut aku pun dalam liang lahat. Kawan-kawan yang aku sayang, yang selalu temankan aku minum air, minum pagi, menceritakan hal orang lain, mereka cuma letak aku dan iring aku di tepi liang lahat. Hasan al-Basri, tuan-tuan, bukan Hasan al-Basri, Hatim al-Asam. Ketika ditanya oleh gurunya, Syakik al-Balqi, kau mengaji dengan aku 30 tahun, kau dah dapat apa? Apa kata Hatim al-Asam? Wahai guruku,
Bila aku tengok keliling, tengok depan, tengok belakang, tengok orang, mereka banyak cinta dan sayang dengan harta, dengan orang. Tapi harta yang dia sayang tak ikut dia pun, tak tolong dia pun. Orang yang dia sayang tak tolong dia pun. Lepas dia mati, masa dia senang, masa dia susah. Tapi ada satu perkara yang aku tengok yang akan tolong aku waktu aku senang, waktu aku susah. Gurunya tanya apa dia? Amal soleh. Masa aku susah, dia tolong aku, kata dia. Gurunya tanya kepada Hatim Al-Asam, bila masa kau akan susah? Hatim Al-Asam kata, masa aku duduk dalam kubur, aku susah ni, kata. Nabi kata, kubur ni susah. Tak ada siapa pedulikan kita saat kita berada dalam liang lahat. Tidak siapa ambil tahu hal kita setelah kita berada di liang lahat. Tiada siapa mengkisahkan kita sewaktu kita berada di liang lahat. Tetapi yang temankan kita, kata Hatim Al-Asam, amal saleh. Tuan-tuan, kalau kita berada dalam masjid, jangan tinggalkan semayang-semayang sunat ni. Rugi, tuan-tuan. Sebab takut nanti sampai masa kita tak boleh datang masjid dah. Tuan-tuan, sewaktu saya mengajar di Perak, di daerah Manjung. Saya mengajar di sana lama, tuan-tuan. Belasan tahun. Satu hamba Allah ini, dia tak pernah tak pergi masjid. Satu hari, tuan-tuan, Allah kurniakan kepada dia stroke. Dan orang yang tidak pernah, tidak ada sewaktu kuliah subuh saya, kitab yang saya baca ni, kitab orang tak pandai, tuan-tuan. Kitab Tanbihul Ghafilin. Orang tak pandai macam saya, baca kitab kecil-kecil macam tu. Jadi bila jamaah memberitahu, Fulan bin Fulan arwah dah, tuan-tuan. Sakit, Ustaz. Bila dia sebut nama dan rupanya, saya ingat. Saya kata, boleh tak bawa saya pergi jumpa dia? Tuan-tuan, dalam keadaan dia stroke ini, tuan-tuan, dia minta anaknya dudukkan dia di atas kursi roda. Sewaktu saya sampai di rumahnya, dia telah berada di halaman depan rumahnya, tunggu saya, tuan-tuan, dalam keadaan dia stroke. Perkataan yang pertama yang keluar daripada mulutnya, dia kata apa, Ustaz? Saya dah tak boleh pergi masjid, Ustaz. Saya dah tak mampu pergi masjid, Ustaz. Allah tak sayang saya ke? Saat dia keluarkan perkataan itu, tuan-tuan, saya menangis teresak-esak di hadapan. Menangis saya, tuan-tuan. Apa yang saya fikirkan? Kita ingat bahawa kita akan menjadi ahlul masjid ini sehingga akhir hayat kita. Peluang ini, kita tidak tahu apakah peluang ini akan terus berada di dalam diri kita, ataupun sampai satu saat Allah akan tarik peluang ini daripada kita. Tuan-tuan, peluang yang ada ni, jagalah sungguh-sungguh. Tadi kalau kita gagal sembahyang sunat maghrib, isyak ni jangan gagal, tuan-tuan.
Lepas sembahyang Isyak, jangan gagal sembahyang sunat Isyak. Sebab tatkala roh ini melalui dua anak mata kita, saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tasawwarkan amalan kita. Saat roh ini melalui dua anak mata ini, sebelum sampai keluar daripada ubun-ubun, Allah akan tasawwarkan amal saleh kita dan diperlihatkan catatan amal saleh kita. Kalau kita lihat masa itu amal saleh kita sikit, kita akan menangis di hadapan Allah. Saat itu keluar air mata kita, tuan-tuan. Kenapalah masa aku hidup, aku tak mampu nak sembahyang sunat Isyak. Sembahyang malam aku telah gagal puluhan tahun. Malam aku gagal. Walaupun Allah menyatakan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lah, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi sembahyang sunat Isyak pun aku gagal. Masa itu kita akan kata di hadapan Allah, ketika Allah tasawwarkan amal saleh ini terlalu sedikit, laula aqartani, ya Allah, kalau boleh tangguhkan sekejap, bolehlah ya Allah. Masa itu tak ada ruang untuk kita patah balik dengan modal dan peluang serta umur yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau nak peluang tu sekarang, tuan-tuan, ketika ditunjukkan kepada kita amal jahat paling sebelah kiri, banyaknya, ya Allah, amal jahat aku. Sombong, rasa diri baik, hasad, dengki. Umur aku dah sampai tua macam ni, aku cerita hal orang lagi banyak daripada cerita hal Allah. Umur aku dah nak mati macam ni, aku masih banyak lagi cerita hal orang daripada cerita hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur aku dah nak masuk liang lahat ini, mulut ini masih banyak menceritakan hal orang lain daripada berzikir menyebut nama Allah. Umur yang nak sampai kepada ayat faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Mulut ini masih tidak mahu menyebut nama Allah setiap hari. Kita nak sebut tiap-tiap hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan. Kalau tengah sihat bukan macam ni, tak mampu, tuan-tuan, masa mati nanti mampu ke? Tengah lapang macam ni, kita tak mampu nak sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Masa sakaratul maut besok boleh ke? Tuan-tuan pasti ke? Saya pasti ke? Besok mata kita sakaratul maut, kita boleh sebut nama Tuhan. Tuan-tuan, kubur ni susah. Jangan main-main, tuan-tuan. Nabi kata, kalau orang yang telah meninggal dunia, mereka dihidupkan oleh Allah, lalu memberitahu kepada kita tentang alam barzakh.
Nescaya semua penduduk bumi ini akan mati dan pensan kerana ngerinya tentang cerita alam barzakh itu. Tetapi dalam hidup kita, kita tidak pernah merasa kerisauan itu. Kita tidak pernah merasakan kegelisahan tentang alam yang pertama yang akan kita lalu selepas kehidupan ini. Kita tak pernah risau pun. Sebab itu kita senang-senang tinggal peluang sembahyang sunat walaupun kita berada di dalam masjid. Tuan-tuan, jahat kita masih banyak lagi. Berhentilah daripada sombong dengan rahmat Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak lawan Allah. Cukuplah daripada kita sering menolak rahmat Allah. Cukuplah daripada kita menidakkan akan rahmat Allah dalam kehidupan ini. Kita tak akan mampu, tuan-tuan. Percayalah. Saya tak mampu. Saya tidak tahulah jika tuan-tuan mampu. Kedua, orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang mempunyai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kumpullah ibadat. Kumpulkanlah zikir sebelum kita mati. Kumpullah surah Ikhlas, tuan-tuan, sebelum kita mati. Isyak nanti kita akan bacakan tahlil untuk arwah saudara kita. Kita mampu bagi 3 kali je, tuan-tuan. Kita mampu bagi seorang 3 kali je, tuan-tuan. Kalau malam ini ada 100 orang, 100 kali 3 kali baru 300, tuan-tuan, mereka dapat. Itu pun bukan tiap-tiap malam. Tuan-tuan, sebenarnya arwah di dalam alam barzakh ini, mereka sentiasa menunggu hadiah daripada orang hidup. Kalau arwah mak kita, arwah ayah kita, dia akan tanya malaikat hari-hari, wahai malaikat rahmat, ada tak hadiah dari anak aku? Malaikat kata tak ada. Besok ditanya lagi, ada tak hadiah daripada anak aku, wahai malaikat rahmat? Malaikat rahmat kata tak ada. Mereka tak kirim apa-apa pun. Mereka tak baca Fatihah pun. Tuan-tuan, sebelum orang lupakan kita, sebelum orang tak sebut nama kita, kumpullah surah Ikhlas sendiri. Bacalah surah Ikhlas sendiri, tuan-tuan. Berusahalah untuk selamatkan diri kita sendiri di padang mahsyar. Berusahalah untuk selamatkan diri kita di alam kubur. Tuan-tuan, masa itu emas. Gunakan peluang untuk berbuat ibadat ini kerana orang yang selamat di dunia dan di akhirat adalah orang yang taat dan beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, siapa lagi orang yang selamat? Iaitu mereka yang memiliki rezeki yang halal. Tuan-tuan, kita dari muda sampai sekarang tengok rezeki kita halal tak? Sumber yang kita dapat ini halal tak? Harta yang kita dapat tu
Halal tak? Kalau tak halal, kita tak ada ruang lagi, tuan-tuan, untuk lepas daripada neraka Allah. Tuan-tuan, kalau zaman muda kita dulu, kita pernah zalim orang untuk dapatkan rezeki. Kita dah minta maaf belum dengan orang tu? Dosa dengan orang ni susah, tuan-tuan. Dosa dengan orang ini kita tak boleh masuk syurga. Banyaklah semayang kita. Kita khatamlah Quran, kita hafallah Quran. Tapi kita derhaka dengan mak ayah kita. Kita tak boleh masuk syurga lagi. Kita tanya Allah, ya Allah, kenapa aku tak boleh masuk syurga? Mak dan ayah kamu tidak maafkan kamu lagi. Saya umrah tiap-tiap tahun. Kenapa saya tak boleh masuk syurga? Orang yang kamu umpat masih tak maafkan kamu lagi. Orang yang pernah kamu bokak buruknya dan aibnya, kamu cerita aibnya di kedai kopi pagi-pagi, kamu seronok. Kamu kisahkan keburukannya di kedai kopi, di kedai makan bersama kawan-kawan kamu. Orang itu masih belum maafkan kamu lagi. Dekat padang mahsyar besok, kita nak minta maaf, mereka tak nak maafkan. Kita nak bayangkan apa? Tuan-tuan, bukan seorang dalam hidup ni. Orang yang pernah kita zalim bukan seorang, tuan-tuan. Orang yang kita buka aib bukan seorang. 60 tahun. Tuan-tuan, mungkin 70 tahun. Ratusan orang yang pernah kita ceritakan keburukannya. Macam mana kita nak hadap besok di padang mahsyar? Orang yang kita fitnah, orang yang kita buka aibnya, cerita salahnya belakang-belakang. Macam mana besok kita nak hadap mereka ini di padang mahsyar? Tuan-tuan, bila kita rasa takut kepada Allah tentang perkara ini, ataupun kita tak rasa apa-apa pun, kita semayang, kita puasa Muharram, kita puasa Zulhijjah, dalam masa kita buat ibadat, puasa, zakat, itu dan ini, pergi umrah, masa yang sama kita tidak meninggalkan membuka aib orang. Masa yang sama kita tidak meninggalkan membenci dan memarahi orang lain. Masa yang samalah kita sombong bongkar dengan Allah. Tuan-tuan, saya tak nak cerita orang sombong ni hukumnya haram, sebab semua orang tahu sombong ni haram. Bergaduh satu kampung ni haram. Bergaduh dengan jiran ni haram. Saya tahu, tuan-tuan tahu, tapi kita masih buat. Bergaduh dengan adik-beradik kita haram. Saya tahu hukumnya dan tuan-tuan juga tahu hukumnya. Tapi kita keras kepala, tuan-tuan. Kita keras kepala. Biar aku masuk neraka, tak apa. Janji aku puas hati semasa hidup ini.
tuan-tuan, neraka itu susah. Kata ulama, saat kegerunan di padang mahsyar, ketika semua orang kafir telah dimasukkan ke dalam neraka dan pintu neraka itu ditutup oleh malaikat, sewaktu itulah kedengaran kegerunan akan ahli-ahli neraka yang menjerit di dalam neraka Allah, yang tidak ada peluang untuk keluar daripada neraka Allah. Saat itu kita gerun, tuan-tuan. Saat itu kita rasa takut sangat. Tapi saat itu bila kat padang mahsyar besok, kat sini belum lagi. Tuan-tuan, sebenarnya nak jadi baik ni sakit. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Benda paling menyakitkan bila diri kita ini mengkhianati jasad kita ini, mengkhianati hati kita. Ini benda paling sakit. Jasad kita khianat hati kita. Hati kita nak berubah, tapi jasad kita buat benda kejahatan lagi. Sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang pemuda yang habiskan umurnya sebagai seorang pemabuk. Dia peluk saya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, terima kasih kerana Ustaz sudi jumpa saya. Macam mana saya nak berubah, Ustaz? Hati saya nak berubah, Ustaz. Tetapi jasad saya masih menghala kepada kejahatan dan kemaksiatan. Saya peluk dia, tuan-tuan. Saya kata, teruslah mengadu kepada Allah. Jangan kamu ceritakan hal kamu kepada manusia dan sekelilingnya. Kerana manusia cuma boleh memberi pandangan. Tetapi ceritalah kepada Allah, kerana Allah akan memberikan kamu jalan keluar yang paling baik. Mengadu dengan Allah. Mengadulah dengan Allah. Kalau kamu mengadu dengan manusia, manusia boleh memberikan pandangan itu, ini dan sebagainya. Tapi kalau kamu mengadu dengan Allah, Allah akan tunjukkan kamu jalan. Allah akan tunjukkan kamu jalan yang keluar yang paling baik dengan pertolongan daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang selamat iaitu mereka yang sabar menghadapi ujian daripada Allah. Orang ini selamat. Hidup kat dunia ini tak susah mana pun, tuan-tuan. Kat sana lagi susah besok. Sabarlah. Sakit, sabarlah. Susah, sabarlah. Macam mana jalan nak keluar dari perkara ni? Dekat dengan Allah.
Nanti Allah selesaikan, tuan-tuan. Allah beri kita ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Sebenarnya biar kita merasakan hubungan dengan Allah, tuan-tuan. Kita ni sebenarnya, saya tak tahulah diri saya lah. Bila kita terhubung dengan Allah, bila kita rasa terhubung dengan Allah, tuan-tuan, bila masanya? Kita kalau sayang orang, rasa tak, tuan-tuan? Sayang mak, rasa tak? Sayang ayah, rasa tak? Kalau kita sayang Allah, bila kita rasanya? Tuan-tuan, masa kita semayang, kita rasa tak kita terhubung dengan Allah? Allahu Akbar. Rasa tak? Kita ni jahat tau. Kenapa saya kata jahat? Masa sedang kita berhadap dengan Allah, otak kita masih fikir dunia lagi. Jahat kita, tuan-tuan. Jahat kita, sebenarnya kita jahat. Kita orang jahat. Kita orang yang pura-pura dengan Allah. Mulut kita sebut nama dia, tapi otak kita masih memikirkan hal dunia lagi. Sampailah kita lupa, berapa rakaat aku dah semayang ni. Tapi Allah tetap baik dengan kita, kan? Kalau kau lupa, kau sujudlah sahwi. Allah tak marah kita pun, walaupun kita bohong Allah Ta'ala dalam hidup. Bertahun-tahun, tuan-tuan, kita bohong Allah. Kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, ya Allah. Kita rasa kita pandai, rupanya kita bodoh, tuan-tuan. Kita bodohkan diri kita sendiri sebenarnya. Kita rasa kita kaya, rupanya kita miskin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa kita besar, rupanya kita kecil pada pandangan Allah. Kita bohong aja, tuan-tuan. Kita lepaskan rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Tapi semuanya menjadi hampas. Allahu Akbar. Kau yang maha besar, ya Allah. Mulut kita cakap Allah maha besar. Tak ada yang lebih besar kebesarannya melainkan Engkau, ya Allah. Mulut kita cakap macam tu, tapi hati kita masih besarkan harta, masih besarkan orang, masih besarkan rehat, masih besarkan bersenang-senang. Kita tipu Allah. Kau kata kau besarkan aku, kau tipu. Tak apalah. Allah dah cerita dah orang macam ni kat dalam Quran. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلى الآخر الآيات وما يشعرون. Dia nak tipu Allah, nak tipu orang beriman, lupa dia tipu diri dia sendiri. Besok dia balik, besok tatkala nafas dia melalui kerongkong telah disekat
Seperti mana Allah sebut dalam ayat surah Qiyamah. Apa dah sampai sini? Barulah ya Allah, boleh ke tangguhkan dulu kematian ni ya Allah. Aku nak sembahyang sunat Isyak. Tuan-tuan, apa yang Allah kata dalam Quran semua betul, tak ada yang salah dan akan berlaku pada kita. Cuma kita ni lupa, lalai. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai ilmu yang ada pada kita, dia akan heret kita ke dalam neraka Allah. Ilmu yang ada di dalam qalbun kita dan diri kita akan mengheret kita besok di dalam kubur, di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini menjadi fitnah ke atas kita, langsung mencelakakan kita besok di yaumul akhirah. Kalau nak selamat, tuan-tuan, kata ulama yang terakhir, dia ada agak banyak lagi, tapi saya nak akhirkan sebab dah pukul 9.5 minit. Dia memperolehi husnul khatimah. Pernah tak tuan-tuan, saya dan tuan-tuan rasa takut tak dapat husnul khatimah? Bila rasa, bila harinya, bila tahunnya, bila minggunya, bila bulannya, saya rasa takut. Saya rasa duduk, saya fikir dan saya takut. Tuan-tuan, kita tinggal sembahyang subuh pun tak rasa apa-apa, tak takut pun. Kata Imam Syafi'i, dosa ni kena sebut satu-satu. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik kata, dosa ni boleh secara pukal. Imam Syafi'i sebut, taubat ini diterima dengan pengakuan kita secara tafsili. Kita dah minta ampun belum? Kita tinggal sembahyang dulu. Ada dosa yang boleh kita qada dan ada dosa yang tidak boleh kita qada, tuan-tuan. Dia akan melepasi. Lepas begitu saja, setelah kita taubat, kita tak boleh nak qada, tuan-tuan. Apa dia? Dosa tinggal mengaji dulu. Tinggal menuntut ilmu ni dosa, tuan-tuan. Kerana menuntut ilmu ni fardu ain. Berapa tahun kita dah tinggal belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Berapa lama kita menangis di hadapan Allah? Malam bila malam terakhir kita menangis di hadapan Allah, mengaku kesilapan kita. Saya tanya diri saya, tuan-tuan, tanyalah diri tuan-tuan. Dulu kalau kita tinggal semayang, kita boleh qada semayang kita, tuan-tuan, dapat balik 2 tahun. Tapi kalau kita tinggal mengaji dulu 20 tahun, macam mana tuan-tuan nak dapat balik umur tu? Kita tak dapat dah. Dan kita tak pernah pun minta ampun pasal tinggal mengaji dulu. Yang kita ingat, aku tinggal semayang, aku tinggal puasa. Rupanya kita tinggal mengaji 30 tahun, satu dosa atas diri kita. Kita tak pernah minta ampun. Ya Allah, aku tinggal belajar ilmu fardu ain ni lama, ya Allah.
Aku tinggal belajar ilmu fiqh ni lama, ya Allah. Aku tinggal belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni dah lama, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Arhamar Rahimin. Umur aku 40 tahun baru aku dapat pergi belajar. Ada orang yang lepas pencen, tuan-tuan, baru dapat pergi masjid, baru dapat kenal, tuan-tuan. Tuan, pernah tak kita cakap terima kasih dengan Allah? Ya Allah, terima kasih. Sebab dah dekat-dekat aku nak mati ni, Engkau pilih aku pula untuk jadi orang baik. Dah dekat-dekat aku nak mati ni, ya Allah, Engkau pilih aku pula buat baik. Terima kasih, ya Allah. Kalau Engkau tak pilih aku, sampai hari ni aku tak boleh duduk jadi orang masjid. Mungkin aku berada di pantai-pantai, aku masih berseronok di pulau-pulau, aku masih berseronok di panggung-panggung wayang, aku masih berseronok di tempat-tempat hiburan. Aku nak sukakan diri aku aja. Tuan-tuan, apa kata ulama sufi? Jika satu masa engkau tidak menemukan kebahagiaan dan ketenangan, ketika itu kamu mengasingkan diri kamu, luangkan masamu bersama Allah. Jika kamu menemui dalam hidup kamu satu masa yang kamu tidak menemui kebahagiaan dan ketenangan, kata ulama, carilah kebahagiaan dan ketenangan itu bersama Allah. Sampai masanya, kita akan rasa gelisah dengan harta kita. Kita akan rasa gelisah dengan orang sekeliling kita. Kita akan rasa gelisah dengan kehidupan ini. Jika tuan-tuan menemui masa itu, tuan-tuan luangkan masa bersama Allah. Duduklah, asingkan diri untuk bersama Allah. Mengadulah dengan Allah. Sebutlah namanya setiap malam. Maka kita akan memperolehi kebahagiaan dan ketenangan. Sampai masanya. Mungkin masa itu belum tiba, kerana kita masih belum bosan dengan masalah harta ini. Kita masih belum rasa bosan dengan masalah dunia ini. Kita masih belum bosan untuk melayan masalah manusia di sekeliling kita. Kita masih suka lagi dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itulah masa kita dengan Allah terlalu kurang. Masa kita dengan Allah ni sikit. Padahal yang bagi kita harta ni Allah. Yang bagi kita kawan-kawan ni Allah. Yang bagi kita umur ni Allah. Yang bagi kita sihat ni Allah. Tapi kita bagi masa dengan Allah sikit. Kita orang pandai, tuan-tuan. Kita boleh jawab, Ustaz, kan semua yang kita buat ni ibadat, betul lah. Tapi mana masa kita dengan Allah? Mana, tuan-tuan? Kita boleh buang masa kita dengan orang sekeliling kita sampai berjam-jam. Kita boleh buang masa kita cari duit ini berjam-jam. Tapi boleh ke kita luangkan masa dengan Allah? Dalam hadis qudsi, sehinggakan Allah mengatakan kepada kita, engkau lebih senang berada di rumahmu, tetapi engkau gelisah berada di dalam rumahku. Betul kan, tuan-tuan? Kita kalau duduk dalam rumah Allah,
Kita rasa cepat nak balik. Kita gelisah. Kita rasa walaupun rumah Allah ni sejuk, kita rasa panas. Apa yang Allah sebut dalam hadis Qudsi itu berlaku dekat kita, tuan-tuan. Kita rasa tak seronok berada dalam rumah Allah. Kita kata kita sayang Allah. Kita kata kita suka Allah. Kita kata kita cinta Allah. Rupanya kita tipu Allah di dalam kehidupan ini. Jadi tuan-tuan, yang saya kasih, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan saya minta maaf karena saya bukan orang pandai, tak baca orang lain. Saya bukan orang alim, tak seperti mana orang alim yang lain. Maka perkataan yang keluar daripada mulut saya adalah perkataan orang-orang bodoh. Orang yang bodoh yang nak balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma insan yang mahu Allah terima diri ini ketika saya menemui Rabbul Izzah. Saya cuma insan mengharapkan sedikit rahmat daripada Allah. Saat sakaratul maut, maka malaikat yang datang pada sisi saya tidak dengan wajah yang menakutkan. Saya mahu malaikat yang datang saat sakaratul maut, dia tidak datang dengan rupa yang asal. Berwajah seperti mana seorang pemuda yang tampan datangnya memberi salam. Maka kematian itulah yang membuatkan satu perkara yang paling bahagia dalam kehidupan orang mukmin saat dia menemui Allah dalam keadaan yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, minta maaf, minta ampun pada semua jamaah yang hadir berkenaan seperti mana yang disebut oleh pengurusi majlis imam kita berkenaan dengan madrasah kami di Kampung Gemuruh, iaitu madrasah yang sedang kami bina. Darul Atiq Dakwah Center itu tuan-tuan di Kampung Gemuruh, iaitu di sebelah Petron yang baru Kampung Gemuruh. Sebelah tu, kalau tuan-tuan lalu, tuan-tuan akan nampak satu bangunan yang sedang masih dibuat. Itu bangunan surau saya niatkan masjid, ya, supaya kami boleh i'tikaf. Jadi masjid itu yang sekarang hampir 90% yang kita akan pasang tile dan ceiling serta wiring. Dan itu ketiga-tiga perkara itu tuan-tuan memerlukan jumlah yang besar, itu RM91,000. Kalau tuan-tuan ingin sama-sama buat jariah itu, tuan-tuan boleh pergi ke madrasah tu, tuan-tuan jumpa dengan orang yang berada di madrasah tu, antara yang bertanggungjawab untuk Darul Atiq Dakwah Center di Kuala Terengganu ni, iaitu Din Al-Barakah dengan Tuan Haji Zaini yang pakai baju kuning, tuan-tuan. Yang tu, tuan-tuan boleh jumpa lepas solat ni, tuan-tuan boleh jumpa salah seorang. Sebab saya tak nak pegang duit, tuan-tuan. Tuan-tuan lalukan semangat pada mereka untuk cash. Jadi sebenarnya saya ambil masa sikit, boleh tak tuan-tuan nak cerita pasal DADC ni? Saya ada 2 madrasah di Selangor. Madrasah kami baru je. Satu berumur 41 tahun, satu berumur 25 tahun. 25 tahun. Baru lagi tuan-tuan. Saya buat madrasah ini, saya nak tolong orang. Saya tak ambil
apa-apa bayaran makan minum api air dari pelajar. Dia anak orang kaya ke, dia anak orang miskin, saya buat benda sama. Kalau mereka nak bagi sumbangan, kami terima. Tapi kami tak minta. Puluhan tahun kami buat macam tu, tuan-tuan. Jika ditakdirkan oleh Allah, darah hati ini siap, saya akan buat perkara yang sama. Kenapa Ustaz buat macam tu? Sebab saya nak masuk syurga. Saya bukan orang baik, tuan-tuan. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kita masing-masing ada masa silam. Dan perkara yang kita paling takut, jika Allah tidak padam masa silam kita. Ini perkara yang paling kita takut. Kalau Allah tak hapuskan lagi kesilapan kita masa muda kita dulu. Itu yang saya takut, tuan-tuan. Jadi sakit-baki umur saya yang saya boleh buat untuk buat baik dan saya nak tolong orang akan menjadi amal saleh saya cuba, tuan-tuan. Apa benda baik yang saya perlu buat, saya cuba nak buat. Saya harap apa yang telah berlaku pada zaman silam kita masing-masing sampai sana Allah tutup dan Allah hapuskan. Malu, tuan-tuan. Malu, tuan-tuan. Dalam dunia ini kita nampak hebat. Penyekat padang mahsyar baru orang tahu. Rupanya dia dulu peminum arak. Orang tengok zaman muda kita, tuan-tuan, minum arak, tuan-tuan. Kita nak sohok di mana, tuan-tuan, kesilapan itu. Kita nak tutup dosa itu di mana? Jadi biar masa kita dan umur yang kita ada, kita buat baik. Dan kita percaya apa Allah sebut dalam Quran. Kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Mudah-mudahan baik yang kita buat, Allah boleh hapuskan semua jahat-jahat kita yang pernah kita buat. Yakinlah kalam Allah. Jadi besok kalau siap yang di sini, saya akan buat benda sama juga. Saya tak akan wajibkan apa-apa bayaran makan, minum, api air. Saya ajak untuk mereka buat baik. Tuan-tuan tolong doa Kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami, nanti tuan-tuan jumpalah. Dan sekarang kami tengah proses buat tapak asrama. Tapak saja tuan-tuan mungkin makan modal, makan dana yang besar. Tadi saya berjumpa dengan Tuan Haji Zaini yang terlibat dengan kontraktor madrasah kami. Tapak saja memerlukan dana hampir RM100,000. Sebab kita keluasan asrama itu seluas 20,000 kaki persegi. Jadi tuan-tuan tolong doa. Kalau tuan-tuan nak, Ustaz, saya ada harta sikit, boleh tak saya nak buat amal jariah? Besok kat kubur saya nak senang, Ustaz. Silalah, tuan-tuan jumpalah mereka. Dah tuan-tuan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, berilah peluang pada kami untuk kami buat baik. Ya Allah, dan kebaikan yang kami buat ini tolonglah Engkau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sedang berusaha untuk jadi orang baik, tapi kami tak mampu dan kami tak kuat, ya Allah. Tolonglah pimpin kami supaya kami dapat istiqamah jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, jika besok kami masih di dalam neraka Engkau, maka tolonglah dengan rahmat-Mu keluarkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tidak ada ruang dan peluang untuk masuk syurga Engkau sebab kami terlalu jahat, tolonglah beri ruang, ya Allah. Walaupun kami berada di pintu pagar syurga Engkau, jadilah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Dengarkan doa pendosa ini ya Arhamar Rahimin. Doakan akan doa hamba yang terlalu banyak buat salah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, satu harapan kami saat kami besok sakaratul maut, tolonglah ya Allah padamkan seluruh kesalahan kami sebelum kami bertemu dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku kami salah ya Allah. Tolonglah pimpin hamba-Mu yang bersalah ini ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku kami jahat ya Allah. Tolonglah tukar kejahatan kami dengan kebaikan ya Allah. Kami mengaku bahawa kami jauh ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kurniakan rahmat-Mu atas kami sehingga kami menjadi hamba yang hampir dan dekat kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Tolonglah ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.